Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma wa taraham ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama tarahamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma wa tahannan ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama tahannanta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan seterusnya kepada mereka yang mengasihi, yang menyayangi, yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan insya-Allah pada malam ini kita sambung pengajian kita, dan kita telah sampai pada muka surat 61. Muka surat 61. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Boleh dengar tak dengar Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wa radda al-'uqubata anhu fama qama bi haqqi awsafihi. Maksudnya, barang siapa menyembah Allah Ta'ala kerana sesuatu yang diharapkannya daripadanya, yakni daripada Allah, atau kerana menolakkan ia dengan taatnya, akan datangnya seksa daripadanya, ataupun dia melakukan amal ibadat tujuan dia ditolak daripada seksa, yakni diselamatkan daripada azab, maka tiadalah ia berdiri pada hak segala sifatnya. Bermakna dia tidak melaksanakan ibadat mengikut sifat berdasarkan kepada sifat Allah. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Kerana bahawasanya hak Allah Ta'ala, hak Tuhan atas segala hamba itu, bahawa menyembah mereka itu akan Dia kerana segala sifatnya yang jamilah, yang cantik, yang penuh dengan kamilah kesempurnaan. Jadi berdasarkan kepada matan hikam ini memberitahu kepada kita bahawa barang siapa yang menyembah Allah, yakni melakukan ibadat kepada Allah, melakukan ibadat tapi ada tujuan. Tujuan dia adalah untuk mendapat rahmat Allah, mendapat kasih sayang Allah Ta'ala, dengan mendapat sesuatu daripadanya, daripada Allah, seperti dia beribadat semata-mata inginkan syurga Allah, semata-mata ingin syurga Allah,
au liyadfa'a, ataupun dia beribadat kerana semata-mata untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah, daripada neraka Allah Ta'ala. Maka orang yang beribadat seumpama ini dikatakan bahawa orang ini belum sempurna melakukan ketaatan. Bahkan dikatakan orang ini tidaklah mereka itu melaksanakan hak Allah dengan sebenar-benarnya, dengan hak sifat Allah Ta'ala yang mulia, yang agung. Kerana sesungguhnya dia melakukan amal ibadat kerana inginkan sesuatu yang memberi manfaat kepada dirinya. Seperti apa? Seperti ingin melakukan ibadat semata-mata kerana inginkan syurga Allah. Ataupun dia melakukan ibadat kerana semata-mata takutkan neraka Allah. Maka setiap kali nak beribadat, dia tak akan teringat, ataupun dia kata di dalam hatinya, moga-moga dengan ibadat ini aku masuk syurga. Dan kalau aku tak sembahyang, bagaimana aku nak masuk syurga? Ataupun dia mengatakan, kalau aku tak sembahyang, kena azab lah aku. Jadi aku nak selamat. Kalau aku tak sembahyang, aku kena azab. Sebab tu aku sembahyang. Maka apabila dia melakukan ibadat umpama sembahyang kerana inginkan syurga semata-mata dan inginkan jauh daripada neraka, ingin selamat daripada neraka semata-mata, dia dikira belum lagi melaksanakan hak ketuhanan ataupun hak ibadat yang hakiki. Dia belum lagi melakukan ibadat ubudiyah yang sebenar-benar. Jadi pada malam ini kita akan belajar, moga-moga Allah memberi faham bagaimana mengenali hakikat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya orang yang melakukan amal ibadat mengikut niat masing-masing. Dan mengikut niat masing-masing, dan ada maqam kedudukan masing-masing. Walaupun ketika mana dia mengerjakan ibadat, dia mengatakan usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya, usolli sunnata duha, usolli sunnata tahajud, sunnata taubah lillahi ta'ala. Walaupun dia menyebut lillahi ta'ala, tetapi pandangan Allah Ta'ala itu mengikut apa yang dia ada di dalam hatinya. Adakah persoalannya, adakah sembahyang kerana inginkan syurga itu lillahi ta'ala? Adakah sembahyang itu inginkan syurga itu dikira lillahi ta'ala? Adakah orang yang bersembahyang itu kerana takut kepada neraka itu dikira lillahi ta'ala? Maka inilah yang dipersoalkan, ini yang dibahaskan oleh ulama-ulama sufi. Kalau kita memahami sepintas lalu daripada kenyataan ini, maka ketahuilah selama ini kita ibadat memang belum lagi melaksanakan hak Allah. Bahkan ada orang-orang dia akan terus bercakap, dia akan berkata, ini orang sembahyang nak syurga, ini tak ikhlas. Ini orang sembahyang takutkan neraka, itu tidak ikhlas. Adakah benar kenyataan itu? Dan bagaimana orang yang beribadat kerana niat-niat yang tertentu? Seperti dua niat ini kebanyakan orang. Sama ada niatnya itu untuk syurga, ataupun niatnya itu semata-mata kerana takut kepada neraka. Jadi inilah kebanyakan orang awam dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu, maka untuk kita memahami hakikat yang sebenar dalam melakukan ubudiyah, bagaimana perjalanan dia. Baik, kita tengok. Orang yang melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala ni ada 3 peringkat sebenarnya. Baik, kita tengok dulu. Lalu dikatakan bahawa barang siapa
Barang siapa menyembah Allah Ta'ala kerana sesuatu, maka ada ia bagi sesuatu itu, maka terdindinglah ia kepadanya. Barang siapa yang melakukan ibadat itu kerana sesuatu, macam mana kerana sesuatu? Sesuatu itu seumpama syurga, ataupun sesuatu itu seumpama bidadari. Seumpama bidadari. Dulu masa ustaz belajar di pondok dulu begitu. Bangun malam, rajin bangun malam itu teringat ke bidadari. Maknanya, oh bangun ni nak dapat bidadari, bangun. Bangun beribadat pada Allah. Maka orang yang melakukan amal ibadat kerana sesuatu itu, maka dikatakan hamba kepada sesuatu itu. Hamba kepada sesuatu itu. Dan apabila dia menjadi hamba kepada sesuatu itu, bermakna apa? Dia tidak benar-benar menjadi hamba kepada Allah. Dia hamba kepada apa? Dia hamba kepada syurga, maka dia buat untuk syurga. Dia menghambakan diri untuk neraka, maka dia buat kerana untuk selamat daripada neraka. Begitu juga orang yang bangun malam ini, yang ibadat, dia kerana ingin Lailatul Qadar, maka dia hamba kepada Lailatul Qadar. Maka keadaan itu mengikut pandangan ulama-ulama sufi, menyatakan orang yang macam ini beribadat belum lagi benar-benar melaksanakan hak Allah. Maka inilah, selama ini kita melakukan amal ibadah kepada Allah, adakah kita benar-benar dikira orang yang melaksanakan hak Allah? Kalau dia melaksanakan hak Allah ini, orang yang macam mana hakikatnya? Hakikatnya baik kita bicara. Adapun orang yang melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala ini ada tiga. Ada tiga jenis manusia yang beribadah kepada Allah. Ada tiga jenis manusia orang yang beribadah kepada Allah. Ini dikatakan secara umum, secara umumnya. Maka yang pertama dikira orang itu melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi adalah dengan sebab-sebab yang tertentu. Apa dia? Dia kata man ya'budullah khaufan min uqubatihi. Maka muajjalatan atau muajjalatan atau tam'an fi rahmatihi wa hifzihi ajilan atau ajilan. Mereka ini wahum awamul muslimin. Maka yang pertama, golongan yang pertama adalah mereka yang beribadat kepada Allah kerana takut azab Allah. Sama ada azab itu diturunkan segera ataupun diturunkan akan datang. Dia melakukan amal ibadat kepada Allah kerana takut azab. Sama ada azab itu datang ke dunia ataupun azab itu dekat negeri akhirat. Maka beribadatlah ia. Lalu orang yang macam ini akan berkata, kalau aku tidak sembahyang, aku akan masuk neraka lah. Jadi oleh kerana kalau aku tak sembahyang, aku akan masuk neraka, maka dengan sebab itu aku mengerjakan solat. Maka orang yang macam ini dikira orang yang tidak sempurna dalam melakukan taat. Ataupun dia kata autam'an fi rahmatihi wa hifzihi ajilan, ataupun dia beribadat semata-mata adalah untuk kerana inginkan sesuatu, kasih sayang Allah seperti syurga, wahibzihi, penjagaan Allah Ta'ala. Kalau aku sembahyang, Tuhan bagi sihat aku. Kalau aku sembahyang, nanti Allah Ta'ala akan jadikan perniagaan aku maju. Kalau aku sembahyang, insya-Allah aku selamat daripada wabak. Kalau aku sembahyang, maka orang tak pandang hina pada aku. Maka biar ibadat yang dilakukan itu sebenarnya itu tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini siapa?
mereka ini adalah wahum awamun muslimin. Mereka adalah kebanyakan orang Islam, orang mukmin, maka ini dipanggil orang awam. Inilah kita semua. Kita duduk label ni je. Label macam mana? Label kerana nak syurga Allah, label kerana takut neraka Allah Ta'ala. Bila tanya kenapa tambah minum arak? Ustaz, saya belanja Ustaz 1 botol arak. Saya belanja Ustaz nak. Saya tambah. Saya bagi Ustaz 1000 Ustaz minum arak. Tambah. Bagilah 1000, 10,000. Ustaz tak akan minum arak. Dia tanya dah, kenapa Ustaz tak tambah minum arak? Saya bagi Ustaz 1000. Lepas tu Ustaz taubat lah. Yelah, kita tak tahu kita mati bila. Minum arak terus mati, masa minum arak tu mati, masuk neraka selalu. Taklah sekali-kali. Kenapa? Kerana kalau minum nanti, kalau mati masuk neraka selalu. Maka dia meninggalkan sesuatu tadi kerana takutkan neraka, ataupun dia melakukan amal ibadat kerana bimbang kalau tak buat amal ibadat masuk neraka. Maka ini orang awam muslimin, orang kebanyakan orang Islam. Lalu Nabi SAW ada bersabda, orang yang macam ini, siapa? Kita semua. Kita semua orang yang cakap ni. Orang yang macam ini disebut, mengatakan bahawa laulan naru ma sajadallah sajidun. Seandainya kalaulah tidak ada api neraka, nescaya Allah tidak akan disujud. Begitu gamanya. Tidak ada orang akan bersujud kepada Allah Ta'ala. Laulan narus, seandainya tidak ada neraka, ma sajada lillahi sajidan, maka tidaklah Allah Ta'ala itu disujud. Maka Allah Ta'ala mengatakan, kalau begitu bagaimana kalau aku tidak mencipta neraka? Bagaimana kalau aku tidak mencipta neraka? Jadi kalau aku tidak mencipta neraka, nescaya aku tidak disujud. Katanya, bagaimana Nabi SAW bersabda, laulan nar ma sajada lillahi sajidan. Maka kalau tidak ada api neraka, ma sajada lillahi sajidun, tidak ada orang yang sujud kepada Allah. Ini siapa? Ini adalah golongan yang pertama. Golongan yang pertama adalah golongan orang awam. Kebanyakan orang Islam ataupun kebanyakan orang. Maka golongan yang pertama ini, kenapa dia dikira orang yang beribadat dalam keadaan tidak sempurna? Dia belum lagi melaksanakan hak Allah. Kerana yang pertama ini adalah ibadatnya untuk dirinya sahaja. Yang paling penting aku masuk syurga saja. Yang paling penting aku ini selamat daripada azab api neraka. Itu saja yang penting. Maka dikira orang ini beribadat adalah untuk dirinya, bukan untuk Allah. Untuk dirinya saja, bukan untuk Allah Ta'ala. Oleh kerana dia beribadat untuk dirinya dan bukan untuk Allah Ta'ala, maka dikira orang ini adalah orang yang tidak sempurna dalam melakukan melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan yang kedua, manusia yang beribadah kepada Allah, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dia ini dalam keadaan cinta dan rindu kepada Allah. Ini bagus sikit. Bagus sikit. Man ya'budullah mahabbatan fi zatihi wa syauqan ila liqa'ihi la tam'an fi jannatihi wa hibzihi wa la khawfan fi narihi wa nakalihi wa hum muhibbuna asyiquna minas sairina. Yang kedua, mereka yang beribadat kerana cinta pada Allah, rindu untuk bertemu kepada Allah. Dia tidak tamak kepada syurga dan juga dia tidak takut kepada neraka. Dan mereka ini adalah orang yang cinta, orang yang asyik kepada Allah Ta'ala, dan ini adalah orang yang
maknanya yang berjalan dengan Allah Ta'ala, berjalan kepada Allah Ta'ala. Maka ini orang yang beribadat kerana ingin mencari redha Allah. Dia beribadat kerana ingin mencari redha Allah Ta'ala. Maka dalam keadaan macam ini golongan yang kedua. Ini golongan yang soleh, golongan orang yang soleh. Dapat naik makam yang kedua ini pun alhamdulillah dah. Kalau dapat naik makam yang kedua ini, maka dikira sudah baiklah orang tadi. Maka dikatakan bahawa orang tadi yang kedua ini termasuk orang yang muhibbin asyikin, orang yang kasih, orang yang cinta kepada Allah Ta'ala, orang yang asyik, orang yang terus berjalan, supaya dia meningkatkan perjalanan kedekatan dia dengan Allah Ta'ala, dan tujuan dia sudah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam waktu yang sama, maknanya apabila dia cinta kepada Allah, dia ini sudah asyik kepada Allah Ta'ala, sudah mendapat penghayatan kepada Allah Ta'ala, dia sudah tidak fikir syurga dan sudah tidak fikir neraka. Sudah tidak fikir syurga, sudah tidak fikir neraka. Tetapi apabila dia ini melakukan amal ibadat dalam keadaan sifat seumpama ini, sudah perhayatannya, maka maknanya ketika dia melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala, dia hanya melihat kepada Allah, dia merasa asyik dengan melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dikira orang ini orang yang kedua, orang yang sudah berjalan kepada Allah, orang yang sudah dekat kepada Allah, dia ingin mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dipanggil orang yang sairin ataupun orang yang asyikin. Orang yang sudah asyik ataupun orang yang panggil muhibbin, yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ada mengatakan bahawa hatinya lebih kepada Allah, tidak kepada syurga. Tidak kepada syurga. Hatinya lebih kepada Allah, tidak kepada syurga. Jadi namun masih lagi memikirkan kepada bahagian dia supaya mendapat kedudukan di sisi Allah. Ada juga sikit mendapat kedudukan di sisi Allah. Aku buat ni semata-mata biar Allah Ta'ala kasih pada aku berbudak kepada moga-moga Allah memandang aku. Moga-moga Allah akan jadikan aku ini orang yang mulia. Moga-moga Allah Ta'ala masukkan aku di kalangan orang-orang yang solihin. Maka dalam keadaan itu, dia ini sudah sempurna, tapi belum lagi benar-benar sempurna. Kerana apa? Kerana yang tadi untuk dirinya semata-mata, yang kedua untuk dirinya dan untuk Allah. Ada untuk Allah. Moga-moga untuk dirinya macam mana? Moga-moga Allah Ta'ala masukkan aku di kalangan orang yang soleh. Ketika mana dia ibadat saja, lalu dia inginkan, biarlah aku tidak mau mencari pujian makhluk. Aku hanya inginkan pujian daripada Allah. Aku tidak mau memandang pandangan makhluk, aku mahu pandangan Allah. Maka di situ ada lagi sedikit daripada bahagian dirinya. Ada lagi sedikit daripada bahagian dirinya, tetapi ini adalah golongan yang sudah sempurna, lebih tinggi daripada orang awam. Syurga, neraka, tidak fikir. Tidak fikir. Yang paling fikir Allah untuk diri dia saja. Tapi maknanya Allah bagi syurga, alhamdulillah. Makna begitu. Maka ada juga sedikit bahagian dirinya, dia inginkan seperti Allah memberi dia kedudukan maqam, darjat yang tinggi, ataupun dia ingin mendapat pandangan Allah Ta'ala, biar Allah memandang dia. Namun begitu, ini pun dah termasuk peringkat wali Allah, kekasih Allah Ta'ala. Maka kata guru kita, dia kata, kalau kamu beribadat untuk mencari pujian makhluk, maka
kamu melakukan amal ibadat menyebabkan terhijab kamu dengan Allah, kerana ada lagi makhluk. Tetapi tidak salah kalau kamu beribadat ingin mencari pujian Allah. Tidak salah. Tetapi mencari pujian makhluk itu salah. Mencari pujian makhluk itu hijab kamu dengan Allah, terdinding. Mencari pujian Allah Ta'ala itu tidak terdinding, tidak ada masalah. Tetapi sudah sempurna, belum lagi benar-benar sempurna. Bukan senang mana perjalanannya itu. Maka dalam keadaan macam itu, mencari pujian daripada Allah tidak salah, mencari pandangan daripada Allah tidak salah. Tapi ini adalah golongan yang kedua. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, dengar doa ni. Dengar. Baik, yang ketiga, kalau ada soalan boleh bagi soalan. Setakat ni Ustaz tak nampak lagi maknanya. Kalau ada soalan boleh bagi soalan, kita akan jawab satu saja soalan. Maka yang ketiga, golongan yang ketiga adalah orang yang melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala semata-mata kehambaan. Semata-mata kehambaan, dengan penuh adab, dengan kesopanan kepada Allah, merasakan keagungan Allah Ta'ala, dan mereka tidak melihat apa sahaja kecuali Allah. Maknanya dia hanya melihat kepada Allah Ta'ala sahaja, tidak ada segala tujuan yang lain, langsung tidak ada. Tak ada terfikir untuk mendapat pujian Allah, tak ada terfikir untuk mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dia tidak fikir. Dia fikir dia hamba Allah. Tidak ada langsung niat-niat yang lain kecuali Allah Ta'ala sahaja. Inilah dia, ini dipanggil orang yang arifin billah. Orang yang arif billah. Kenapa? Kerana dia melakukan ibadat semata-mata kerana Allah. Maka yang tadi, yang pertama untuk dirinya semata-mata, kerana takut ke neraka, nak masuk syurga. Yang kedua untuk dirinya dan untuk Allah. Apa untuk dirinya? Moga-moga Allah Ta'ala pandang dia dengan pandangan kasih sayang. Moga-moga Allah memuji dia. Moga-moga Allah Ta'ala golongkan dia di kalangan orang-orang yang soleh. Moga-moga Allah Ta'ala naikkan maqam dia. Tetapi dia dengan Allah. Dia dengan Allah. Ini maqam yang kedua. Maqam yang ketiga, tak ada langsung cita-cita. Tak ada langsung Allah nak fikir dia apa. Tak ada langsung dia fikir. Maka dia buat kerana dia kehambaan kepada Allah. Itulah kata Rabiatul Adawiyah. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya aku ingin melakukan amal, seandainya aku melakukan ibadat kerana ingin masuk di dalam syurga-Mu, maka dalam syurga-Mu, maka jangan kau masukkan aku dalam syurga. Dan seandainya aku beribadat kerana takut kepada neraka-Mu, maka masukkan aku dalam neraka-Mu. Kerana aku beribadat adalah semata-mata kerana Allah, kerana cinta, kerana kasih, kerana kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada tiga golongan. Yang pertama untuk dirinya, yang kedua untuk dirinya dan untuk Allah, yang ketiga untuk Allah semata-mata. Yang ketigalah, itulah hakikat ubudiyah yang sebenar. Maka kembali kepada persoalan yang pertama, persoalan tadi, pernah kita mendengar satu orang dia bercakap, dia kata orang buat amal ibadat ini, dia kata orang yang dia kata orang yang mengajar atau masjid semua tak ikhlas. Terkejut kita, Allah, bahaya ingat. Dia kata orang yang sembahyang masjid tak ikhlas, nak duit belaka, dia kata, nak duit, nak nama, nak pengaruh. Kita diam saja, tak ada kata apa-apa. Kemudian dia kata lagi, dia kata orang yang sembahyang ni sebenarnya tak ikhlas belaka. Tadi orang ngajar tak ikhlas belaka, lepas tu dia kata orang yang ibadat ni tak ikhlas belaka. Tidak ikhlas belaka. Kenapa tidak ikhlas? Dia kata ada kesabah nak sembahyang nak ke syurga, takut ke neraka, tak ikhlas tu. Kata dia.
Kita pun diam sajalah. Ini orang ahli sufi ya. Cakap berhakikat tinggi. Maknanya kita pun dengar saja, lepas tu dia pun minta diri. Tak apalah. Bila dia minta diri saja, dia pun balik tengok dia pakai seluar pendek. Allah. Kata ini ahli sufi pakai seluar pendek ni. Cakap berhakikat. Kita pun naik penimpala. Naik penimpala. Okey, baiklah. Baik, kita persoalan tanya. Dia kata, betul ke orang yang sembahyang nak syurga, takut neraka tidak ikhlas? Jawapannya benar, tidak ikhlas. Tidak ikhlas mengikut pandangan orang arifin. Tidak ikhlas mengikut pandangan orang arifin, tetapi ikhlas mengikut orang yang awamin, orang awam. Kalau orang awam, ikhlas mengikut orang awam. Orang arifin kata ini orang tidak ada adab dengan Allah. Ini orang yang buruk adab lagi dengan Allah. Kerana sembahyang ibadat kerana inginkan untuk diri dia, sedangkan dia itu hamba Allah. Maka benar pandangan orang arifin, orang yang sembahyang itu ingin syurga, takut neraka, tidak ikhlas. Memang benar. Tetapi kita orang awam, mengikut orang awam, kedudukan orang awam, seandainya kita duduk dalam orang awam ini, kita sudah ikhlas. Tetapi nilaian ikhlas di sisi Allah orang awam adalah nilaian ikhlas yang paling rendah. Yang paling rendah maknanya. Begitu gambaran dia. Paling rendah maknanya, kalau nilaian ini contoh sajalah maknanya. Kalau kenderaan yang paling murah gambarannya. Kalaulah baju yang murah yang terpakai, gitu gambaran dia. Jadi kedudukan ini orang yang beribadat kepada Allah. Sebab itu ada orang yang Allah Ta'ala pandang dia tinggi, walaupun dia hanya sembahyang 2 rakaat saja. Hanya 2 rakaat saja. Ada orang sembahyang banyak rakaat, Allah Ta'ala tidak pandang tinggi. Sebab apa? Sebab mengikut apa yang dia beribadat, tujuan sebenar ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tengok lagi. Maka sayugialah, setelah kita faham 3 kedudukan tadi, maka kita kena usaha supaya kita keluar daripada fahaman ini. Fahaman apa? Fahaman melakukan amal ibadat kerana ingin sesuatu. Cukuplah selama ini kita dah salah adab dengan Allah. Dulu kita dah bicara salah adab kita dengan Allah. Kita kata kita buat ibadat, Allah balas kediam. Bila kita kata Allah balas kediam, Allah tak balas, lalu kita beribadat, itu kita telah mengikut pandangan orang sufi, mustahil Allah begitu, dan kita telah menafikan sifat kemuliaan Allah. Allah itu maha pemurah, maha mulia. Maka salah adab kita dengan Allah yang kita belajar matan yang sebelum pada ini. Hari ini pula kita ingat, selama ini aku beribadat kerana syurga, kerana neraka. Maka kena keluar daripada ini dengan memperbaiki hati kita. Baik, dikatakan bahawa apabila saja orang tadi beramal, sayugialah atas hamba itu mengerjakan amal. Hendaklah dia mengerjakan amal itu bagi Tuhannya Azza wa Jalla, kepada Allah Ta'ala, kerana jalalnya. Hendaklah dia melakukan ibadat kerana ketinggian Allah, kedudukan Allah yang maha tinggi, dan juga dengan jalan, dengan azamah, dengan keagungan Allah. Memang Allah maha agung. Sepatutnya kita sembahyang 2 rakaat itu tak layak kita sebenarnya. Maknanya kalau nak balas sembahyang bukan 2 rakaat subuh, ataupun ibadat kita lebih lagi, tetapi Allah memerintahkan kita sembahyang 5 waktu dengan rakaat-rakaat yang tertentu. Bukan nilaian rakaat itu 4 rakaat ke 2 rakaat, tetapi nilaian hati kita mengagungkan Allah Ta'ala dalam melakukan ketaatan. Sebab itu orang yang soleh, walaupun dia sembahyang 2 rakaat, tidak sama dengan orang awal sembahyang banyak. 2 rakaat dia sudah tidak dapat menyamai. Kerana apa? Hati dia merasa keagungan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila dia melakukan amal, maka hendaklah orang mengerjakan amal itu, sang hamba mengerjakan amal kerana ketinggian kedudukan Allah, kerana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan juga dengan segala kesempurnaan Allah Ta'ala, dan barang yang atas daripada segala keelokannya, keelokan sifatnya, keelokan sifat Allah Ta'ala segalanya, yang mana keelokan sifatnya yang tiada sukut di dalamnya jikalau menyalahi akan dia. Maknanya yang tiada terhenti kita, terdiam di dalamnya jikalau menyalahi akan dia. Maknanya keagungan Allah Ta'ala ini tidak ada lagi dapat menyalahinya. Menyalahinya dan mengejarkan ia atas sebahagian nafsunya itu, maka tiadalah berdiri pada hak sifat Tuhan. Dan orang yang mengejarkan ibadat tadi kerana ada bahagian nafsunya, sama ada bahagian nafsu itu dunia ataupun bahagian nafsu itu akhirat. Apa dia bahagian nafsu itu dunia? Bahagian nafsu itu dunia seperti dia mengejarkan solat, sembahyang, mengharapkan dengan berkat sembahyangnya rezekinya luas. Rezekinya luas di bahagian dunia. Bahagian akhirat, dia mengharapkan dengan sembahyangnya pahala dia banyak di masa syurga. Maka kata pengarang kitab kita ini memberitahu orang yang beribadat macam ini adalah yang ada bahagian nafsunya itu, dia tidak melaksanakan hak sifat Allah yang Maha Agung. Sifat Allah Ta'ala yang Maha Agung. Beribadat bukan inginkan sesuatu yang ada pada Allah, tetapi beribadat untuk Allah Ta'ala. Bagaimana kita sajalah. Maknanya kalaulah orang itu baik dengan kita kerana inginkan sesuatu yang ada pada kita semata-mata, dia berkawan dengan kita kerana duit kita. Kita banyak duit contohlah. Kalau kawan ustaz tak ada duit, maknanya maka kita banyak duit, dia pun berkawan dengan kita. Satu hari kita tak ada duit, dia tinggal sekarang kita. Masa kita tu, masa kita duit ada banyak, habis semua pakat nak kawan belakang kita. Tapi bila kita tak ada duit, pakat lari belaka dengan kita. Kenapa? Sebab itu barulah kita kata, oh memanglah selama ini persahabatan kita selama ni persahabatan yang palsu. Kenapa? Kerana rupanya kawan kena nak duit semata-mata. Duit semata-mata. Ini contoh saja. Bukannya nak kawan dengan kita kerana suka pada kita, kerana suka pada duit kita. Begitu juga kalau orang perempuan, kawan lelaki, kalau dia bercinta dengan seseorang, dan dia bukan kerana nak perempuan tu, tapi dia kata, perempuan ni kalau aku kahwin dengan dia akan dapat kedudukan, aku akan dapat projek, ayah dia kaya, ayah dia akan bagi projek ke aku akan jadi maknanya kedudukan aku lebih baik kerana tu. Jadi setengahnya mengatakan ini cinta yang tidak jujur, tidak benar. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa apabila seorang itu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kena memahami ibadat yang dia lakukan itulah dengan keagungan Allah. Keagungan Allah Ta'ala. Maka sesiapa yang beribadat, ada syurga, ada ingin syurga, takutkan neraka. Kata ulama sufi, rupanya ibadat itu ada mengandungi nafsu. Kenapa ibadat itu masih lagi mengandungi nafsu? Adalah yang demikian kejadian daripada jahil. Sebabnya yang pertama jahil. Nyata memang kita jahil. Kita ni jahil dalam ibadat, jahil kita. Kerana apa? Kerana ibadat kita duduk dengan nafsu belaka. Duduk dengan nafsu belaka. Contohnya, contoh saja, kalau ustaz berkuliah, orang pun puji, kata, oh sedap ustaz begini-gini, kita kau semangat lagi kuliah. Kau kuliah. Kenapa? Rupa-rupanya kita inginkan sesuatu kedudukan daripada makhluk, daripada orang. Daripada orang. Kalau orang duduk dengan Allah Ta'ala, sama aja kedudukannya. Orang puji, tidak puji, semangat dia mengajar, sama aja. Dia ibadat. Dia mengajar. Kalau beribadat, sembahyang, begitu juga. Kalau baca Quran, begitu juga. Tiba-tiba orang duk puji, kita jadi imam. Oh sedap suara ustaz, contoh saja. Orang lain lah. Kalau kita suara duk sedap, tak percaya, tanya orang yang penuh sembahyang dengan kita. Jadi dia kata sedapnya suara ustaz. Ustaz ngaji berlagu sedap sungguh, kata. Kita pun kau semangat lalu ngaji berlagu.
Rupa-rupanya selama ini betul lah kita ini beribadat duduk dalam nafsu. Kita pun infak, bagi duit sini, bagi sini, mari pakai miskin kita pun bagi. Lepas tu gini, orang pun duk puji kita, Allah, saya tengok dalam kampung saya, dalam kampung kita ni baik kali. Tak ada lagi kita tengok, Allah pemurah sungguh kita pun rasa suka saja. Semangat kita. Kalau semangat kita infak, orang kata kita gitu. Rupa-rupanya duduk dalam nafsu lagi kita. Banyak sangat amal-amal ibadat selama ini kita duduk dalam nafsu. Maka sebab yang demikian itu kata pengarang kita adalah jahil. Jahil tentang hakikat ubudiyah sebenar-benar kepada Allah. Kerana dalam ibadat ada lagi ingin bahagian diri kita dan ada lagi ingin daripada orang lain. Diri kita apa? Maknanya kita beribadat inginkan pujian. Inginkan pujian. Lepas tu untuk orang lain pula, untuk orang lain setelah kita beribadat supaya orang lain mengambil perhatian kepada kita. Ini maknanya memberi kepada kebinasaan. Disebabkan itu adalah disebabkan kejahilan, kata pengarang kitab kita. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Sebenarnya kita kena mengaku kita ibadat ni dalam jahil, banyak dalam jahil. Dan dikatakan juga dengan sebab ghaflah, lalai kita kepada Allah. Kita lalai kepada Allah sehingga hati kita lebih tertumpu kepada makhluk. Makhluk Allah, walaupun makhluk itu berbentuk syurga, maka dikira kamu lalai kepada Allah dan tiada kasihnya bagi Tuhannya. Ataupun kamu ibadat bukan kamu cinta pada Allah, mu ibadat tidak kasih pada Allah, mu kasih ke syurga Allah, mu kasih pada nikmat yang Allah janjikan di dalam syurga, mu kasih kepada bidadari yang kamu cari. Bermakna kamu beribadat bukan kerana kasih kamu kepada Tuhan kamu. Ataupun yang keempat, kamu beribadat kerana kamu tidak makrifat Allah, kamu belum lagi mengenal Allah. Kamu kenal apa? Kamu beribadat, bukan kamulah, kita lah. Maknanya kita ataupun saya mengenal beribadat, tidak mengenal Allah. Kita kenal apa? Kita kenal diri kita saja. Aku ni baik, aku ni soleh, aku ini maknanya payah dah orang nak cari macam aku. Mengenal diri dalam keadaan kecelaan. Dalam keadaan kecelaan. Maka dalam keadaan macam itu, itulah sifat. Kenapa kita beribadat dalam keadaan begitu? Kerana jahil, kerana lalai, kerana tidak cinta kepada Allah, dan yang keempat kerana tidak mengenal Allah Ta'ala. 4 sifat yang ada pada kita, maka menyebabkan kita beribadat untuk diri kita semata-mata. Sesungguhnya telah bersalah-salahan para segala qasad orang yang mengerjakan ibadat. Macam-macam niat, qasad tu niat. Dengan sekira-kira maqam mereka itu mengikut maqam. Ada yang maqam awam, ada yang maqam salik, ada yang maqam arif billah sebagainya. Maka menurut maqam masing-masing, ataupun dipanggil mutabat lah, ataupun mutabat masing-masing. Mutabat masing-masing. Maqam ni macam maqam taubat, maqam khauf, wajat dan seumpamanya. Maka ada yang beribadat dalam maqam khauf, takut semata-mata. Ada yang dalam maqam rajak, harap semata-mata kepada Allah. Maka dan faham mereka itu daripada Allah mengikut apa yang mereka faham. Maka orang beribadat ni banyak niat. Maknanya kita bagi tahu antara niat-niat yang biasanya. Yang pertama, niat dia apa? Niat beribadat, dia berbentuk dunia dulu. Yang pertama, dia berniat beribadat kerana inginkan manfaat dunia. Manfaat dunia. Tak boleh tak semayang. Kalau orang tak semayang, orang kata benda kamu. Mau nak jadi apa kalau tak semayang? Itu kita kata orang, kata diri kita sendiri. Aku kena semayang ni. Kalau aku tak semayang nanti orang pun tak hormat aku. Kalau aku tak semayang nanti apa orang kata kat aku. Maka yang pertama, ada yang dia berniat untuk mendapat pandangan makhluk. Ini biasa orang niat, untuk mendapat pandangan makhluk. Yang kedua dia berniat untuk dijauhkan bala.
Aku sembahyang, aku kena sembahyang. Kalau aku tak sembahyang nanti I kena bala lah aku, maknanya. Seperti apa? Moga dia sembahyang, dia kata bila dia sembahyang, moga-moga Allah Ta'ala beri selamat dia daripada wabak. Kalau wabak, selamat dia daripada musibah. Sama ada penyakit ke ataupun daripada bencana ke, maka dia sembahyang untuk menolak daripada bala. Ataupun yang ketiga, dia sembahyang adalah untuk kerana menganggap bahawa itu kewajipan atas diri dia. Beribadat kerana kewajipan. Tak ada arah lah. Kalau tak wajib tak mayang dah ni, tapi oleh kerana wajib kena mayang juga. Tu yang kata mayang tu kan Tuhan wajib kita mayang, maka sembahyang kerana kewajipan yang Allah perintahkan. Maknanya. Lalu orang yang macam ini nanti kalau Allah Ta'ala tanya bukan, tanya apa lagi? Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang berbentuk akhirat sikit. Yang keempat, dia ini sembahyang kerana nak syurga. Dia nak semayang kerana nak syurga Allah Ta'ala. Kalau aku tak semayang, tak boleh syurga lah aku. Maka dia semayang untuk mendapatkan syurga. Ataupun yang kelima, dia semayang kerana ataupun dia beribadat kerana takutkan neraka. Kalau aku tak semayang masuk neraka aku ni, kena semayang. Maka yang keenam, dia semayang kerana takutkan neraka. Lagi yang ketujuh, betul tak Bia? Yang ketujuh, dia sembahyang kerana nak cari redha Allah Ta'ala. Aku nak cari Allah, biar Allah Ta'ala redha pada aku saja. Allah Ta'ala redha pada aku saja. Maka dia pun sembahyang untuk cari redha Allah. Kita dok faham redha Allah tu bagus, tetapi tidak sempurna lagi. Kenapa? Nanti Allah Ta'ala tanya. Kalau Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala tanya balik, baik, mu sembahyang kerana nak benda-benda kepentingan dunia. Kalaulah aku bagi kepada kamu, kalau aku tak bagi, adakah kamu tak sembahyang? Betapa ramai orang kita pernah dengar satu cerita. Dia kata orang itu, dia dulu sembahyang, dia berniaga, dia jaga sembahyang. Tapi ketika mana dia jaga sembahyang, perniagaan dia tak maju. Akhirnya dia pun usaha sungguh-sungguh, siapa sembahyang lewat-lewat, siapa tinggal sembahyang, kadang-kadang tinggal sembahyang, niaga dia maju. Lalu orang kata, lama tak pergi masjid. Jangan, dia kata lagi masjid. Dia pergi masjid pun, jaga semayang pun. Maknanya dulu kita jaga masjid, kita pergi masjid, kita pergi dengar kuliah, kita jaga semayang, niaga kita tak maju pun. Maknanya, tapi ni alhamdulillah, maknanya kita niaga jadi maju dah. Dia kata alhamdulillah maju dah. Jadi dia nak khabar apa? Dia nak khabar rezeki ni tak sabit pergi mayang pun ada. Dia faham begitu. Ini dah bahaya. Sebab tu kalau Allah Ta'ala tanya gimana, mu nak kerana mayang kerana nak ni. Jadi bermakna apa? Bermakna jangan ada sesuatu. Kalau kamu katakan kewajipan, gimana kalau Allah Ta'ala tak wajibkan? Kalau Allah Ta'ala tak wajib, tak mayang lah, sebab benda tu wajib. Tu bahaya. Ataupun katakan nak syurga, bagaimana kalau Allah Ta'ala tak beri, kalau Allah Ta'ala tak beri syurga? Ataupun Allah beri syurga, kalau Allah Ta'ala kata, kamu tak apa, aku beri syurga dah, dia mayang lebih kurang je, tak apa dah, aku ahli syurga dah. Ataupun kalau Allah Ta'ala kata, mu ni mayang pun aku nak masuk kamu dalam neraka, dia pun akhir kali putus asa, malah mayang pun masuk neraka ke, baik tak payah mayang. Jadi begitu. Jadi macam mana kalau kata aku semayang nak cari redha Allah, dah kalau Allah kata aku tak redha, mu mayang, baik tak mayang pun tak, Allah tak redha. Begitu. Sebab itu semuanya itu tidak sempurna ibadat. Dan ibadat sempurna macam mana? Hakikat ibadat yang sebenar. Baik, ada satu orang hamba Allah, dia semayang. Bila semayang, Allah Ta'ala hantar dia malaikat. Lalu malaikat kata, aku utusan Allah. Maka lelaki yang soleh tahu, ini utusan Allah. Lalu dia kata, aku ingin memberitahu padamu bahawa Allah memberitahu kepada aku bahawa kamu adalah ahli neraka. Dia tidak gusar, tidak sedih, tidak menangis, tidak sedih, tidak meraung, tidak meraung. Dia macam biasa saja. Dia macam tidak hirau perkataan itu. Seolah-olah perkataan itu sedikit tak beri kesan pada dia. Dia sembahyang macam biasa.
Lalu malaikat itu berkata, ya Allah, engkau lebih mengetahui hal akan keluarga hamba-Mu itu. Lalu Allah berkata pada malaikat, wahai malaikatku, katakanlah dia, ibadat kamu sudah boleh menyebabkan kamu masuk syurga. Lalulah malaikat itu pun turun jumpa orang tadi. Lalu malaikat itu kata, aku utusan Allah, aku ingin memberitahu kepada kamu, Allah mengatakan kamu sekarang sudah masuk syurga. Lalu orang itu berkata, wahai utusan Allah, berilah tahu kepada aku, syurga ke neraka, neraka ke syurga, syurga neraka. Aku tetap beribadat pada Allah kerana aku tak fikir langsung syurga neraka. Aku tak fikir langsung ke syurga neraka. Allah Ta'ala nak letakkan aku neraka pun aku tetap semayang. Allah nak letakkan aku syurga pun aku tetap semayang. Aku tak nak fikir ke syurga ke neraka dah. Lalu malaikat pun beritahu pada Allah. Allah Ta'ala kata, inilah dia hamba aku yang benar-benar beribadat kepada aku. Inilah dia hakikat ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan lagi bahawa maknanya mengikut mutabat. Barang siapa menyembah Allah kerana mengharapkan pahala dan takut seksanya, maka sah ibadatnya mengikut pandangan orang awam. Maka sah ibadatnya pada hal ijtima'. Dalam keadaan maknanya sah lah mengikut kebanyakan pendapat, kerana nak pahala, nak syurga, mengikut pandangan orang awam. Mengikut pandangan orang awam. Jadi jangan duduk setakat orang awam, usaha lagi, kerana orang awam ni jauh lagi dengan Allah. Kita nak jadi orang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Maka tengok apa kata Imam Razi. Cerita daripada Imam Razi atas ketiadaan sah ibadat. Imam Razi kata tak sah ibadat. Ijma' kata sah. Atas ijma' ulama-ulama kata sah lagi semayang nak ke syurga, sah lagi semayang nak ke pahala, sah lagi semayang takut neraka, sah, bukan tidak sah. Jadi kalau kita belajar kita kata sah lah, kata tidak sah. Tetapi bila orang sudah maqam yang tinggi, dia sudah dekat dengan Allah, maknanya bagi dia sudah tidak sah. Maka macam mana kata Imam Razi tidak sah? Orang yang semayang nak pahala, orang yang semayang takut kepada syurga. Kenapa? Dia kata tiada ketiadaan sah orang yang menyembah Allah kerana takut akan seksanya ataupun kerana mengharap-harapkan akan pahalanya. Tidak sah. Kerana apa? Kerana dikira ada bahagian nafsunya. Maka jauhlah antara orang yang menyembah kerana Allah Ta'ala semata-mata dan antara orang yang menyembah akan dia kerana bahagiannya. Tak sama orang yang sembah Allah semata-mata kerana Allah dengan orang yang sembah kerana ingin mencari bahagian daripada dirinya. Kalau aku semayang dapat masuk syurga dan seumpamanya, maka dia kira tidak sah mengikut orang-orang sufi ataupun orang arif billah ataupun orang yang muqarrabin yang benar-benar dekat dengan Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana ada lagi bahagian nafsu. Ada pun bagi orang awam itu adalah dia masih lagi sah. Tapi kita begitulah nak bagi tahu. Tanya saja ni, kalau naik kereta nak kereta hosdak ke kereta hosdak? Kalau naik kereta nak kereta hak jenis tak ada aircon, aja boleh jalan je, sudah je boleh naik kereta saja. Aircon pun tak ada. Lepas tu sepuk-sepuk saja. Masuk semput, orang kata semput. Kejap mati, kejap hidup. Jalan-jalan pun maknanya debar perut semua. Masuk debar perut ni, kalau nak pergi Kuala Lumpur siapa kedah saja dia. Mari duk mikir. Dalam keadaan macam itu. Nak yang mana? Memanglah nak yang kereta sedap. Aircon pun sejuk, mulai decung tembak lari. Laju. Nak memang nak hak gitu. Begitu juga rumah. Nak rumah yang besar-besar. Maknanya kemudian kalau boleh ada aircon. Kalau boleh ada aircon, kalau boleh perabot-perabot pun hak molek-molek, hak mahal-mahal, nak hak gitu. Jadi kenapa? Kerana lebih selesa, kerana lebih baik lagi. Jadi kedudukan begitu. Tapi takkanlah kita kata kalau bak kereta, kalau bak rumah, setengah takkan nak kereta gitu. Kalau boleh nak kereta molek lah. Kalau bak kereta. Kalau bak rumah, kalau boleh nak rumah besar lah. Kalau bak rumah. Kalau bak ibadat, jadi orang awam tak apa dah. Nak sugih pun sah dah. Maknanya jadi usaha, kita pakat berusaha.
berusaha supaya kedudukan kita di sisi Allah semakin dekat, sehingga Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang, sehingga kita beribadat kerana semata-mata kerana Allah. Itulah yang paling baiknya sebenarnya. Baik, lalu dikatakan lagi, maka orang yang muhakkik, orang yang sebenar-benar memahami hakikat, orang panggil ahli hakikat lah, senang. Orang yang muhakkik itu iaitu orang yang menyembah akan dia kerana malu, bukan kerana mal tu, mi alif lam tu malu. Mi alif lam tu malu. Kerana malu kepada Allah. Allah nak minta syurga, malunya tak padang nak minta syurga. Maknanya sebab tu orang munajat kan, aku tak layak masuk syurgamu, aku tak tahan api nerakamu. Maknanya ada kata syair Imam Asy-Syafi'i. Jadi saya bahaslah pandangan-pandangan orang yang kata apalah kata gitu, dia kata tambah masuk syurga. Kita tidak faham, jangan kita ulas, bahaya. Maka tengok, orang-orang yang muhakkik adalah orang yang menyembah akan dia kerana malu kepada Allah. Allah malu kepada Allah Ta'ala. Nak minta syurga, Allah malu nak minta syurga. Dah apa-apa duk minta syurga. Dan minta syurga itu sebagai jalan hamba. Sebagai jalan hamba, maknanya merasa layak masuk syurga, tidak. Jangan merasa layak masuk syurga. Maknanya tapi suruh minta tu sebagai hamba saja, sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi kita mengharap, dari segi kita berdoa, dari segi kita meminta sebagai hamba, menggambarkan lemah kita, Allah berkuasa. Itu tidak jadi masalah. Maknanya sebagai hamba meminta saja. Jadi sebab itulah dikatakan bahawa bila orang yang benar-benar tu, mereka ini malu kepada dan minta Allah, malu Allah suruh istajib, minta wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, memintalah aku mustajab. Maka minta saja. Bila dia minta, sebab tu kan kita dah khabar orang sufi, orang-orang arif yang berkata, bagiku doa aku tidak makbul, lebih aku suka daripada makbul. Dah kalau gitu tak payah minta, tak payah doa. Tak boleh lah, doa tu Allah perintah. Allah perintah suruh berdoa. Kalau kita tak berdoa, sombong pula kita pada Allah. Tapi kalau kita berdoa pula, rasa malu kita nak berdoa tu, memang kita nak hal tu. Maka dia kata, aku berdoa saja kepada Allah Ta'ala, dan sebenarnya aku menyerah pada Allah. Menyerah kepada Allah Ta'ala. Maka mereka beribadat dalam keadaan malu, dalam keadaan mentazimkan oleh Allah Ta'ala. Dan kata Abu Hazim Al-Madani radhiyallahu anhu, kata Hazim radhiyallahu anhu, bahawasanya adalah aku malu daripada Tuhanku, bahawa menyembah aku akan dia kerana takut daripada seksa. Aku malu, aku sembah kerana takut neraka. Aku ibadat kerana takut neraka. Dan maka ada seperti hamba yang jahat, katanya. Seperti hamba yang jahat, jikalau tiada takut, dia nasihat tiadalah berbuat. Hamba, dia kata, jangan aku, kerana aku takut jadi hamba yang jahat. Kerana hamba yang jahat ni, katanya, maksud jahat ni yang buruk. Maknanya kalau buat kerja kerana takut ke tuan dia, kalau tak sabit takut, dah buat kerja. Begitu maknanya. Maka aku tambah jadi macam itu. Sebab tu aku beribadat bukan kerana takut ke neraka, katanya Abu Hazim Al-Madani. Jikalau takut dia, nasihat tiadalah berbuat ia. Dia kalau tiada takut. Dan aku malu akan dia kerana mengharapkan daripada pahala. Aku malu beribadat kerana nak pahala. Maka adalah aku seperti orang yang mengambil upah yang jahat. Seperti orang yang bekerja yang buruk. Jikalau tiada diberi upah kerjanya, nasihat tiada mengerjakan akan dia. Kalau tak beri upah, tak kerjalah. Maknanya seolah-olah kalau Allah Ta'ala tak beri pahala, tak beribadat lah. Kalau Allah Ta'ala tak beri syurga, tak beribadat lah, kerana nak syurga semata-mata. Aku malu begitu. Dan tetapi menyembah aku akan dia kerana kasih aku bagi Allah. Kerana aku kasih pada Allah, kerana aku inginkan Allah, sebab tu aku sembah dia. Dan kata Syekh Abu Talib, telah diceritakan akan kami daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sabdanya, jangan ada seorang daripada kamu seperti hamba yang jahat.
Jangan jadi seperti hamba yang jahat. Jikalau takut ia, maka kerjakan dia. Dia tengok tuan dia ada, takut tuan dia marah dia pun buat kerja. Tuan dia lagi, dah buat kerja dah. Maknanya, maka kan adakah itu hamba yang baik? Tidak. Tidak baik maknanya. Dan jangan ada seperti orang yang mengambil upah yang buruk, yang jahat. Jikalau tiada diberi upah, maka tiada diperbuatnya. Begitu juga dia buat, maknanya pekerja yang buruk. Maknanya bagi dia nak upah je. Masalah kerja sempurna tak kira, nak upah saja. Kalau buat rumah, dia kira asal buat siap dah. Maknanya, jadi kalau boleh yang bekerja buat rumah ke, jadi tukang, kena jujur. Kena jujur. Contohnya kita nak buat rumah, kita kata baik, saya bayar awak RM80 sehari. Kamu ni tukang mahal RM100, kamu RM80 sehari. Buat, okey, saya bayar tiap-tiap hari. Jadi dia berfikir upah saja. Dia kata kalau kita buat siap lalu habis tu, kita buat lambat-lambat sikit biar upah jadi banyak semua. Ada sama kerja kita buat lambat-lambat. Akhirnya pasang atap, orang buat 4 hari 5 hari, dia 2 minggu 3 minggu. Maknanya jadi tak jujur. Jangan jadi begitu. Jangan jadi begitu. Ini contoh saja, tak ada kata korang, ni contoh saja. Kemudian dikatakan bahawa dan dikatakan kalau tiada upah tiada diperbuat. Dan sebaik-baik hamba itu Suhaib, yang bernama Suhaib. Jikalau tiada takut ia akan Allah, tiada derhaka ia akan Allah. Kalau dia tak takut pada Allah pun, dia tak derhaka pada Allah. Dia tidak derhaka pada Allah. Bukan dia tak derhaka kerana takut. Kalau dia tak takut pada Allah, dia tetap tidak derhaka. Maknanya nak beritahu kalau Allah Ta'ala tak sedia neraka pun, dia tetap beribadat kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala sedia neraka pun dia beribadat. Allah Ta'ala tak sediakan neraka, dia tetap beribadat pada Allah. Yakni tiada ia mengerjakan ibadat kerana takutnya, tetapi mengerjakan ibadat kerana kasihnya kepada Allah. Dan kata setengah orang yang arif bahawasanya tiadalah beza antara orang yang menyembah berhala. Ni orang arif billah. Orang yang menyembah berhala dengan orang yang menyembah Allah kerana gharat yang fasik. Apa kerana gharat? Tujuan yang buruk. Seperti menyembah berhala. Waliyazubillah. Kata ni orang sufi, kata orang sufi, seperti menyembah berhala. Daripada segala orang dia kata kerana ada tujuan yang fasik, maka bahawasanya berhala yang maknawi itu seperti yang hisi. Kalau yang hisi nampak mata, seperti menyembah patung berhala. Maknawi, padahal menyembah patung berhala tu menyembah selain pada Allah. Maknawi ni dari segi makna saja berhala, tapi bukan berhala tokoh gitu. Seperti apa? Seperti inginkan tujuan-tujuan tertentu. Maknanya kerana bahawasanya tiap-tiap daripada segala orang yang menyembah itu menjadikan ia lain pada Allah. Berhala dia tak sembah Allah, dia sembah berhala direct. Ataupun dia beribadat bukan kerana Allah, dia nak sesuatu yang lain daripadanya itu, iaitu yang tiada diredai baginya. Allah tidak redha, dan mereka itu atas beberapa martabat. Ada beberapa golongan. Maka golongan yang pertama, setengah daripada mereka itu orang yang kosak dengan ilmunya dan amalnya, dan barang yang diperbuatnya daripada kebajikan ditempatkannya di dalam hati manusia dan menuntut kebesaran dan ketinggian. Ada orang beribadat kerana dia ada ilmu, dia ada beribadat berdasarkan ilmu dan amal dia, tetapi dalam hatinya dia ingin kedudukan manusia. Supaya orang puji dia, orang tengok dia hebat, orang utamakan dia, orang naikkan makam dia, orang beri gelaran kepada dia. Maknanya aku ini orang panggil ulama, maka aku ni kena buat ibadat memang tu. Aku kalau di masjid aku tak boleh semayang 2 rakaat. Kalau semayang 2 rakaat sama dengan orang lain, jadi aku kena semayang 4 rakaat. Orang lain semayang sunat asar 2, aku kena buat 4 sebab aku ni ulama, katanya. Contoh saja ni, maka ini binasa.
Ini binasa. Jadi alhamdulillah, muju kita tak jadi ulama. Ustaz ni bukan ulama sebenarnya. Maknanya. Jadi ibadat pun kadar-kadar saja. Maka ada tujuan buat ibadat dengan berdasar ilmu dan amal dia, niat memandang pada ilmu amal, maka niat dia untuk mendapat kebesaran dan ketinggian pada orang lain. Dan setengah daripada mereka itu orang yang qasad tinggi darjatnya dan beroleh kemuliaan darut tasarruf dalam segala kaun. Kaun ni, alam inilah, dunia ini, di tempat dibagi-bagikan. Supaya dia dapat ada kosak-kosak dia dapat apa? Dia dapat darjat yang tinggi, kemuliaan yang tinggi, ataupun kedudukan yang tinggi. Maknanya, dan berjalan di atas air seperti mendapat karamah, jalan atas air, terbang atas hawa, udara, dan terbuka segala yang raib-raib apa tu dapat. Ataupun ginilah beribadat ataupun kerana ingin kesaktian. Orang lain ni gitu lah. Kalau boleh sakti. Ada orang kata, Ustaz, orang tambah ikut kita. Kalau kita berdakwah ni, orang tengok kita lekeh je, orang tambah ikut. Tapi kalau kita tunjuk, kalau kita maknanya, kalau orang tengok kita pegang besi jadi cair. Maknanya, kalau kita kabur ke binatang pun tunduk pada kita, itu baru hebat, dia kata. Jadi ada orang berpandangan begitu. Pandangan begitu. Jadi ingat, tasawuf ini bukan kesaktian. Siapa nak terbang atas udara ke, nak dapat celup dalam kocek dapat duit sama ke, ataupun nak lipat bumi ke, kejam mata pun ada dekat Palestin sana, ataupun apa-apa yang hebat-hebat tu, itu bukan dia, ikan perjalanan dia. Kalau nak hebat-hebat, ustaz tak pandai. Ada dah orang mari tanya, Ustaz ada tak ilmu yang letak celup poket ada duit sama? Kata tak ada, ilmu setakat ni hak kita ada, duit ada, celup poket ada, habis duit. Itu ada maknanya. Tapi kalau nak cari yang hebat-hebat, ni bukan tempat dia. Kita tak pandai benda-benda yang macam tu. Nak cerita sikit. Ada satu hari, ada orang atau anak dia menangis. Anak kecil nangis sama. Lepas tu dia kata, dia hantar kita, Ustaz tolong baca-baca. Padahal itu tak pandai. Saya bukan tak bohong. Allah, Ustaz ni minta tolong baca kak. Anak dia nangis sama, Ustaz kata. Susah hati sungguh. Dah harapan dia suruh baca lah. Kita pun tak tahu baca lah. Baca pun balik lah. Balik senang kata Ustaz, alhamdulillah lah anak dah nangis lah. Kita pun heran, apa jadi gitu? Akhirnya dia katanya kita tak bomo. Allah, bahaya. Padahal kata bomo kok. Lepas tu doa yang kali, ya Allah, biarlah janganlah baca-baca jadi, kan susah kita. Okey, baik. Maka yang dikatakan bahawa yang kedua, dia beramal tadi kerana apa? Kerana qasad dia tadi. Maknanya dia nak dapat sesuatu kedudukan makam yang tinggi seperti wali Allah, karamah dan sebagainya. Dan yang ketiga, setengah mereka itu orang yang qasad dia niat syurga daripada bidadari dan juga mahligai. Ada juga semayang nak bidadari, nak mahligai. Dan setengah daripada mereka itu orang yang tiada mengqasadkan takarub kepada Allah dan keradaan daripadanya. Orang yang tiada mengqasadkan takarub kepada Allah dan keredaan daripadanya dan kasih kepadanya. Dan setengah daripada mereka itu orang yang tiada mengqasadkan baginya ilmunya dan amalnya, melainkan diketahuinya dengan istihqaqnya ibadat. Ada juga orang, ada orang yang semata-mata dia tak fikir dah. Dia tidak fikir kerana apa-apa, hanya dia memikirkan bahawa semata-mata kerana berhaknya ibadat kepada Allah, ibadat kepada zat Allah dalam keadaan tazallul. Dia ini dalam keadaan rasa hina diri pada Allah, dalam keadaan khuduk, tunduk kepada Allah Ta'ala dan berdiri kepada suruhnya, dan juga tegahnya dia melaksanakan suruhan Allah dan juga tegahan Allah, dan tabari daripada haul dan kuwahnya. Dia tidak ada, dia berlepas diri
daripada daya dan upaya dia. Semua dia melihat daripada Allah Ta'ala belaka. Dan juga ilmunya, dia berlepas diri daripada ilmunya. Dia tak ada ilmu, dia tidak ada kekuatan, dia tidak ada apa-apa, dia tidak ada amal, dan qasadnya dia tidak ada tujuan apa-apa, dan iradah tidak ada kehendak lain. Tiada sekali-kali ia berdiri dengan maknanya dengan sandarnya daripada barang yang diberat padanya, dan ada tiada sezarah daripada barang yang diberat daripadanya, dan adalah tiap sezarah daripada ibadahnya itu jadilah ibadah 1000 tahun daripada ibadat mereka itu. Dan iaitulah berdiri daripada setengah hak segala sifatnya. Sedikit satu zarah pun tiada yang lain, hanya Allah Ta'ala semata-mata. Inilah dia hakikat ubudiyah yang sebenar-benar kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang benar-benar ubudiyah kepada Allah, dan moga-moga Allah memahami kita. Kalau kita setakat ini hanya peringkat orang yang awam sahaja, kita hendaklah berserah diri kepada Allah Ta'ala, dan hendaklah kita beribadat sebagaimana firman Allah, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maknanya mereka berkata segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menunjukkan kita kepada ini. Tunjukkan kita kepada ini, padahal kita tak dapat apa-apa pun, tidak ada apa-apa pun. Dan padahal kita tidak akan dapat petunjuk jikalau Allah tidak tunjukkan kita. Maka banyak orang-orang yang soleh kadang dia doa, Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Dia memohon kepada Allah Ta'ala, tetapi bagi dia tidak ada apa-apa. Dia hanya mengikut saja perintah Allah Ta'ala, dan dia hanya mencari Allah Ta'ala sahaja. Doa pun sekadar mengikut perintah Allah, tidak ada sedikit pun bahagian nafsu. Itulah hakikat ubudiyah yang sebenar. Moga-moga Allah Ta'ala beri kepahaman kepada kita. Tidak ada soalan hari ini. Ustaz pun kalau ada soalan kita jawab. Kalau tidak ada, insyaAllah kita berhenti kadar ini saja. Kalau tidak ada soalan, insyaAllah Ustaz doakan agar Allah Ta'ala beri kepahaman kepada semua, dan insyaAllah kalau dipanjangkan usia, panjangkan umur, kita sambung malam besok, insya-Allah. Jadi sekadar ini saja Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.